Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam bab wudu. Hadis yang ke-24. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. Maksud hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 cupok air dan mandi dengan 1 gantang hingga 5 cupok. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Anas bin Malik menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk dengan secupok air. Pernah mandi dengan segantang hingga kepada 5 cupok air. Anas bin Malik dia tahu perkara ini kerana Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Rasulullah. Dia anak kepada Ummu Sulaim ketika Rasul datang ke Madinah, umur dia 10 tahun. Ummu Sulaim buat mari jumpa dengan Rasulullah, bagi kepada Rasulullah supaya jadikan anak dia Anas bin Malik khadam Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah nak mandi, nak wuduk, dia tolong siapkan air. Okey, itu di antara khidmat yang diberikan oleh Anas bin Malik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk, air yang Rasulullah guna hanya sekadar secupok. Rasulullah mandi, air yang diguna oleh Rasulullah mandi wajib sekadar segantang hingga 5 cupok. Ya, segantang sama dengan 4 cupok. Kita kalau orang tua, kita rasa kalau sebut secupok, kalau sebut segantang tu dia tahu. Sebab dulu kita pakai cupok gatang di tempat kita pun. Dulu kita pakai cupok gatang, sukatang. Tapi tanya budak-budak muda ni, rasanya hanya boleh bilang ngejari kali ya. Tambah-tambah kalau budak umur awal belasang, memang tak tahu benda cupok, benda gatang pun tak tahu. Dengar-dengar gitu warna betul pun dah tahu. Mai lapor-lapor perut, ingat ke kuih? Ingat macam kuih gitu. Okey. Dia cupok adalah sukatang yang digunakan oleh orang dulu.
Begitu juga gantang adalah sukatang yang digunakan oleh orang dulu. Kita ni tak guna belaka dah, cupok gatang tak guna dah. Kita guna ni kilo, kita guna gram, kita ni kan. Semua kilo gram belaka kita ni. Baik. Cuma kita nak tahu, kalau kita nak tahu secupok banyak mana dengan ukuran gram sekarang ni, lebih kurang dalam 625 gram, lebih kurang itulah. Kalau kurang-kurang sikit, kalau lebih sikit, lebih kurang itulah. Tu satu cupok. Jadi bermakna segantang, dia segantang lebih kurang 2,5 kilo lebih sikit. Taklah pakai mudah 3 kilo lah segantang, pakai mudah. Jadi Nabi SAW tengok benda berwuduk dengan air lebih kurang dalam air saat ni tu 0,5 kilo lebih sikit je. Air yang Rasulullah SAW berwuduk 0,5 kilo lebih sikit. Kita katalah taklah lebih kurang dalam seliter lah, cakap mudah-mudah. Cakap mudah-mudah lebih kurang dalam seliter. Hak yang Nabi SAW guna untuk berwuduk. Kita seliter saat ni tu basuh muka tu tak cukup lagi. Seliter basuh muka tu tak cukup lagi. Rasulullah SAW mandi wajib lebih kurang dalam 3 kilo. Lebih kurang lah kita kata, lebih kurang. Baik. Kita Allah Rabbi tak tahulah berapa beledi mandi wajib campur dengan waswah hatak. Baik, benda hadis ni nak khabar kepada kita bahawasanya dalam berwuduk janganlah kita terlalu banyak menggunakan air. Bukanlah maksud salah kita guna lebih daripada secupok dalam berwuduk, guna lebih daripada segantang dalam mandi, bukanlah bermaksud salah, tetapi janganlah berlebih-lebihan di dalam penggunaan air, walaupun di dalam ketika kita berwuduk, walaupun di dalam ketika kita mandi wajib, walaupun dalam kita beribadat, jangan sekali-kali berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Okey. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Nabi SAW menyebut, apa kata Rasulullah? Innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya lagi akan ada dalam umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW, satu kaum, satu golongan yang mereka itu melampaui pada bersuci dan berdoa. Rasulullah SAW menyebut, ni akan adalah dalam umat ni dalam umat ni umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semua, golongan yang mereka itu melampaui pada bersuci. Tengok, Allahu Rabbi, boleh kita tengok benda ni apa yang disebut oleh Rasulullah dulu berlaku dah di zaman kita. Tu kedak tak nak ambil wuduknya, buka macam pili bomba, buka air, buka. Baik, hal tu adalah dipanggil saraf, pembaziran di dalam penggunaan air. Perkara tersebut dilarang oleh syarak. Okey, habis. Sama juga dalam masalah mandi. Kadang-kadang basuh kecing, kita cara buat wuduk, biarlah kita tarik, kita gerek sikitlah hukum kait sama kan dengan bersuci. Kadang-kadang air yang diguna dengan basuh kecing saat ni, air yang diguna untuk basuh kecing, basuh kemaluan lepas daripada kecing, berlipat kali ganda dengan air kecing. Air kecing tak sampai segelah. Air kecing mungkinlah taklah banyak sikit 2 gelas lah tak. Contohlah banyak sikit 2 gelas air kecing. Hak guna tu 4 gayung, 5 gayung. Tu dipanggil dia melampau pada bersuci. Benda ni hak yang telah disebut oleh Nabi SAW. Perbuatan tersebut salah di sisi agama. Jangan kita buat. Benda tersebut adalah salah di sisi agama. Sehingga kan ada seorang ulama dalam mazhab Maliki, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dia sebut lagu mana? Dia sebut pembaziran dalam penggunaan air, dia termasuk dalam perkara bid'ah, perkara ghulu, melampau. Dia sebut lagu mana? Was-sarafu minhu ghuluwun wa bid'ah. Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama dalam mazhab Maliki. Jadi pembaziran di dalam penggunaan air ketika bersuci, ketika berwuduk, mandi wajib, basuh najis adalah melampau dan perkara bid'ah yang dilarang oleh agama. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-25.
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Maksudnya daripada Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang daripada kamu berwudu. Dia berwudu lalu menyempurnakan wudu. Dia ambil wudu, lepas tu dia sempurnakan wudu dia. Dia buat wudu dia saat ni tu cukup syarat, cukup rukun. Dia jaga adab-adab wudu. Kemudian lepas daripada dia berwudu, ia berkata, ia berkata, dia saat itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi lepas daripada dia berwudu, dia bersempurnakan wudu dia. Lepas tu lepas daripada selesai habis dah, dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia baca doa ni, maka benda yang dia dapat, melainkan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang lapang, yang ia boleh masuk dari mana-mana pintu yang dikehendakinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga adalah tempat nikmat. Tidak ada nikmat yang boleh dibanding dengan nikmat syurga. Kalau nikmat dunia ni orang nak belaka, tak ada orang tambahkan nikmat kesihatan, nikmat kaya, nikmat makanan, nikmat tu, nikmat ni, nikmat pemandangan. Oh, orang nak belaka, sebab itulah tahi cuti sekolah ke cuti kerja, rela masuk dalam hutang tau. Kadang-kadang tu rela lakau laut oh. Takut-takut rela lakau juga laut, sebab nak cari nikmat pandangan. Oh, duduk tengah bandar ni puas dah, tengok tengah bandar, tengok dalam hutang juga, lega tenang tengok dalam hutang. Hak duduk dalam hutang pula cuti, mari bandar, tengok. Nak cari nikmat pada pandangan. Nu lakau laut pergi pula tu pula ni, tengok habis dalam laut apa semua sekali. Nak cari dia nikmat pandangan, semua nak kepada nikmat belaka kita ni. Tapi tidak ada nikmat yang boleh mengatasi nikmat syurga. Sehingga kang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga ni adalah nikmat yang tidak pernah didengari oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada penghuni syurga. Syurga dia ada pintu yang boleh orang tu masuk ke dalam dia. Pintu syurga ada sebanyak 8 pintu. Orang yang ambil wudu dengan sempurna, nak tahu sempurna ke tak, kena belajar lah. Bukan sempurna mengikut kepala otak kita. Kena belajar lah lagu mana syarat dia, lagu mana rukun dia, lagu mana adab-adab dia. Pendek kata, kalau kita ambil wudu sebagaimana yang Rasulullah ambil, maka sempurnalah wudu kita. Nak tahu lagu mana Rasulullah ambil, kena belajar lah. Kena nadah lah. Kena bertalaqi lah. Baik. Jadi lepas daripada tu kita baca pula doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ganjaran dia memang cukup besar, sehingga dibukakan kepadanya segala pintu syurga yang lapang. Okey, maksud dibukakan kepadanya segala pintu syurga yang lapang, ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama dikata makna dia adalah makna yang hakiki. Maksudnya dibuka di akhirat nanti. Dibuka mana? Di akhirat. Apabila dia mati, akan dibukalah pintu-pintu tersebut untuk dia. 8 pintu akan buka belaka. Okey, ini pandangan sebahagian daripada ulama. Akan dibukakan belaka 8 pintu. Dah nak masuk, masuk melalui satu pintu sahaja. Nak masuk 8 pintu mana? Orang seorang.
Cuma mulianya dia sampai habis pintu menyambut kedatangan dia. Cuma dia akan memilih mana pintu hak yang kebaikan dia lebih banyak. Dia pintu syurga ada pintu Rayyan, pintu bagi orang hak yang berpuasa, ada pintu sembahyang, ada pintu zakat, ada pintu ni, pintu ni. Jadi habis pintu syurga dibukakan untuk dia, menyambut kedatangan dia, mulianya dia. Lepas tu dia pilihlah nak masuk kat pintu-pintu mana hak yang dia nak. Okey, ni satu pandangan. Pandangan sebahagian daripada ulama berpandangan maksud dibuka pintu yang lapang ni buka secara hakiki di akhirat. Cuma apabila hurai lagu tu nampak pada zahir tidak tepat sikit. Sebab benda tidak tepat kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan futihat. Futihat ni fi'il madhi. Fi'il madhi telah dibuka. Akan datang, ia tak panggil telah. Ia kena kata akan dibuka. Sini ada sikit Jadi dah lagu mana nak jawabnya? Boleh faham ke tak? Sekarang ni dalam hadis ni, orang yang melakukan hal tersebut telah dibuka. Telah ni benda lepas. Sedangkan benda tu akan datang baru dibukakan untuk dia. Jadi lagu mana cara ulama hurai? Ulama kata gini. Betul lah nama fa'il madhi. Fa'il menunjuk di atas perbuatan yang telah lepas. Tapi makna dia akan datang. Dah kenapa Allah Ta'ala dan Rasulullah menggunakan fa'il madhi menunjuk perbuatan yang telah lepas? Kerana benda tu diyakini akan berlaku kepadanya, maka digunakan dengan fa'il madhi. Dah yakin macam berlaku dah benda ni, apakah guna fa'il yang menunjuk di atas benda yang telah lepas, walaupun benda tu lagi akan datang, akan berlaku. Okey, ni satu huraian. Ada huraian yang kedua, perkataan dibukakan kepadanya pintu syurga yang lapang adalah bukan makna hakiki tapi makna majazi. Makna pinjam sahaja. Maksud dibukakan kepadanya pintu syurga yang lapang, maksudnya diberi taufik, dipermudahkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, sehingga jalan-jalan kebaikan tersebut akan mempermudahkan dia untuk membuka pintu-pintu syurga dengan kebaikan yang akan dilakukan olehnya. Okey, jadi kesimpulan, besarlah ganjaran bagi orang yang mengucap perkataan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lepas daripada dia berwudu. Allahu Rabbi, pendek je. Lepas daripada ni pakai awak lah. Mocik kata, Allah kita dah ingat ustaz, payah benda tulis lah. Tulis. Kalau payah sangat, cari anak, cari ustaz ke, cari anak awak pandai baca, cari ayat ni. Ni handset ada kang? Rakang handset. Tak kang rakang suara benda lain boleh. Nak rakang ni tak boleh. Suruh anak baca. Nanti lepas daripada wuduk pasang ikut perkataan anak. Kan mudah tu kang. Ikut. Dan banyak kali ingat tu. Yang penting nak je. Lagu Hindustan hok belik lidah nak sebut molek-molek ada ingat panjang jengkong. Tak kang doa banyak ni tak ingat. Baik. Jadi kalau misalnya boleh baca, tulis di kertas lepas daripada sembahyang, baca doa tersebut. Kalau boleh ngapa? Rasanya tidak ada sedikit pun kerugian bagi orang yang ngapa doa ni, kerana ganjaran dia cukup besar bagi orang yang membaca doa ni selepas daripada dia mengambil wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Cuma dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan sikit. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Okey, itu tambahan dalam riwayat Imam Tirmizi. Okey, kita gabung dua riwayat tersebut. Maksudnya kita ambil riwayat Imam Tirmizi kata, lepas daripada kita berwuduk kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa makna Allahumma ja'alni minat tawwabin? Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan hamba-hambamu yang banyak bertaubat. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba dia yang banyak bertaubat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya sentiasa melakukan dosa. Tak ada orang yang tidak melakukan dosa. Cuma orang yang dekat kepada agama kurang sikit dosa dia berbanding dengan orang yang jauh daripada agama. Namun setiap manusia selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, walaupun dia saat itu berstatus tok guru, berstatus syekh, berstatus ustaz, ahli ilmu,
ahli agama, mufti, tok imam dan seumpamanya tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan benda ni adalah realiti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap anak Adam melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan. Jadi ketika mana kita ni sentiasa melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan orang yang banyak bertaubat kepada Allah, maka kita memohon, kita sentiasa minta daripada Allah setiap lepas daripada kita berwudu, supaya Allah Ta'ala menjadikan kita dalam golongan tersebut, dalam golongan orang hak yang terbaik, dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Baik, begitu juga waj'alni minal mutatahhirin, dan jadi olehmu ya Allah kami ini, aku ini dari kalangan hamba-Mu yang suci. Suci zahir dan suci batin. Suci zahir sebab kita basuh muka kita, basuh tangan kita, tak ada kekotoran. Suci batin maksudnya suci daripada dosa. Baik. Habis bab wudu, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babul khuffain. Bab menyapu di atas dua khuf. Khuf ni adalah kita kata sarung kaki. Kasut dia termasuk dalam khuf. Benda kita tak tahu ni, benda orang yang biasa belajar mungkinlah dia tahu maksud menyapu di atas khuf. Orang yang tak biasa belajar, benda pula sapu di atas khuf. Okey, kita cerita dulu. Dia apabila kita nak sembahyang, diwajibkan kita kena ambil wudu. Kalau sekiranya kita berhadas, ya ayyuhalladzina amanu, Allah Taala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mu nak bangun kepada sembahyang, mu nak sembahyang, mu kena basuh mukamu, basuh tanganmu hingga ke siku, sapu sebahagian daripada kepala dan basuh kaki. Jadi bermakna rukun wudu ada 4. Tak campur dengan niat, tak campur dengan tertib. Campur niat dan tertib jadi 6. Yang pertama basuh muka, yang keduanya basuh tangan, yang ketiganya sapu kepala, yang keempat basuh kaki. Okey, kita ambil masalah basuh kaki. Asal pada berwudu kita kena basuh kaki. Cuma di sana syarat bagi kelonggaran. Syarat bagi kelonggaran kepada orang yang memakai sarung kaki, apabila cukup syarat-syarat dia, boleh dia dak basuh kaki. Dah basuh kaki nak buat mana? Sapu di atas sarung kaki tersebut. Sapu di atas sarung kaki. Ya, tapi sarung kaki saat itu adalah syarat-syarat dia. Di antara syarat dia adalah mesti sarung kaki itu sarung kaki yang kukuh. Jadi kalau sekiranya dak kukuh, tu dak boleh. Ada pun stokeng yang kita duk pakai ni warna boleh dak sapu. Stokeng malah nak basuh kaki, malah nak pecah stokeng, nak sapu atas stokeng. Kalau sekiranya stokeng tu nipis, nampak kulit. Nipis apa ke nampak warna kulit macam stokeng orang puang tu. Kan nipis nampak warna kulit. Stokeng wak jengok. Tak ada seorang pun ulama muktabar yang mengatakan boleh sapu di atas stokeng tersebut. Namun kalau sekiranya stokeng itu tebal, maka di situ berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh, ada sebahagian yang lain mengatakan tidak boleh. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya stokeng kita leni, kita hak tebal lah hak leni. Kita kaya hak leni bukan hak dulu hak leni. Stokeng kita hak leni hak tebal, menurut pandangan majoriti ulama daripada bermacam-macam mazhab, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Cuma di sana ada pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan dibolehkan, tapi dengan syarat yumkinu tatabu'ul masyi alaih. Ini syarat yang disebut oleh ulama dalam mazhab Hambali. Mungkin oleh berterusan berjalan dengan stokeng tersebut. Jadi kita pakai alas kaki stokeng hak tebal saat ni tu, kita tak pakai lipat, tak pakai kasut, kita berjalan lebih kurang dalam 1.5 km sekurang-kurangnya, dia tidak cari, tidak cabut, tidak rosak, maka bolehlah kita sapu. Kalau jalan atas batu dak dang sekilometer habis gabok macam stokeng ni tu lah, sekali nak tengok tahan kedok kan, maka tidak dibolehkan menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Hambali. Okey. Jadi stokeng hot leni ni menurut pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan.
Maka sebaik-baiknya adalah jangan sekali-kali kita sapu di atas stokeng hok yang duk pakai ni. Melainkan kalau stokeng tersebut diperbuat daripada kulit, diperbuat daripada getah dan seumpamanya, hok tu boleh. Hok kalau buat daripada nelong, buat daripada benang, macam kain gitu, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan menurut pandangan majoriti ulama. Cuma kalau nak bahas daripada sudut dalil memang cukup panjang, cuma meraya secara khulasah, secara kesimpulan sahaja. Baik. Jadi hak yang boleh pakai kalau kita kata contoh kasut lah. Kasut ataupun kalau kita tengok jemaah tabligh. Adakah jemaah tabligh dia pakai khuf, dia pakai macam ke sarung kaki tapi diperbuat daripada kulit. Hak yang menutupi lebih daripada buku lali. Tu boleh lah. Kita sapu di atas benda tu. Sama juga dengan kasut buk. Kasut buk boleh. Sebab kasut buk tu dia lebih daripada buku lali tau. Dia mesti kena tutup kawasan fardu, kawasan basuhan fardu, buku lali kan. Jadi kasut buk kat lutut tau. Kasut buk boleh lah. Jadi kita lah ni musim duriang kan. Musim duriang. Amba duduk mana? Amba duduk di air jernih, Semayo, Kemasih. Situ dia adalah kebun-kebun duriang orang. Jadi musim duriang ni, jadi tuang-tuang kebun takutnya bahang korang curi korang duriang. 24 jam duk ada di kebun. Kalau hok dak tidur kebun pun, hok dak tidur kebun duriang, pukul 4 pagi turun dah. Kalau gi lewat, dak dang ke dia kena bagi macam pawah orang dah lah. Duriang oh, bahan korang. Dan mari duriang mahal. Jadi nak turun kebun, pakai kasut buk. Biasa turun lepas isyak. Pergi tidur kebun, pakai kasut buk. Pakai kasut buk, lepas isyak, pambayar isyak sudah apa dengar dia lepas daripada makan nasi turun dalam pukul 10 ke, pakai kasut buk, sampai kebun ti tidur dengan kasut-kasut buk. Contoh. Nanti bangun subuh esok, tak payah pecah kasut buk. Lepas tu buat kan dia? Kecing-kecing gitu lah. Basuh kecing apa semua. Kalian ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, lepas tu sapu atas kasut buk. Ambil air sapu atas kasut buk macam mana kita sapu kepala. Itu sapu atas kasut buk gitu lah. Dah syarat sapu sampai kabel licing, sapu sikit tak apa dah. Gitu je. Lepas tu sembahyang lah. Tapi jangan masa sembahyang jangan pula pecah kasut buk. Tak boleh pecah. Kalau pecah batal sapu. Bukan batal sembahyang, batal sapu. Maksudnya kena basuh kaki mula, tak boleh pecah kasut buk mayang gitu lah. Dah takut kasut buk kotor. Takut kotor, dak yakin kotor tak ada masalah. Kalau yakin kotor pun tak semesti kotor tu najis. Dia tidak boleh najis. Dia kotor tak semesti najis. Memang seluk blopoh habis kotor kasut bau, tapi najis ke tak? Tak. Dia tak semesti kotor tu najis, tapi najis pastinya kotor. Ingu najis ke kotor? Ingu kotor. Bukan najis ingu. Ingu kotor, tapi tak najis. Setiap najis kotor, tapi tak semesti kotor tu najis. Baik. Jadi kalau bimbang najis, kata ulama tak ada masalah. Sebab najis selama mana tidak diyakini, maka tidak menjadi masalah. Sembayang pakai kasut buk. Dah nak sembayang mana tak kan nak naik ke masjid. Apa payah mayat atas latar tu lah. Atas latar wakah tau. Dah atas latar wakah kotor, taik kambing ada, taik tu ada, taik ni. Mayang atas tanah tau. Bawa mayang bawah pokok duriang tau. Jadi duriang jatuh atas kepala tu. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Agama sebenarnya mudah. Jadi kita je buat payah. Kalau nak sembahyang cari masjid. Jadi nak jumpa di masjid nak sembahyang, Allahu Rabbi. Ni di antara benda yang salah. Jadi kadang-kadang orang kita tinggal sembahyang sebab benda tak jumpa masjid. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Dijadikan kepadaku bumi ini masjid, tempat sujud di mana saja. Dan tahura, alat yang boleh menjadi penyuci. Maksudnya boleh digunakan untuk bertayamum. Siapa-siapa di kalangan umatku, bila masuk waktu sembahyang dia kena sembahyang. Walaupun tak ada masjid, walaupun tak ada surau. Kadang-kadang orang kita tinggal sembahyang kerana tak jumpa masjid, tak jumpa surau. Dia ingat tak sah sekali sembahyang tepi jalan. Dia ingat tak sah sekali sembahyang atas kawasan hak yang di luar masjid, atas wakaf dan seumpamanya. Sah belaka. Dia tidak disyaratkan sembahyang di masjid. Namun hak yang paling afdal sembahyang di masjid. Tapi kita ingat afdal bukan wajib. Paling afdal sembahyang di masjid. Kalau tak ada masjid, sembahyanglah di mana-mana pun. Jangan jadikan alasan tak ada masjid, tak ada surau menyebabkan kita tidak sembahyang. Itu adalah salah. Baik. Katanya hadis yang pertama anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال
da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alayhima muttafaqun 'alayh walil arba'ati illa an-nasa'iyya أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. بسم الله. Maksud hadis daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini baginda hendak berwuduk. Kata Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bersama dengan Rasulullah. Jadi ketika tu Rasulullah nak berwuduk. Maka aku tunduk untuk membuka dua khufnya. Jadi aku pun tunduk nak cabut khuf kasut Rasulullah. Sahabat khidmat kepada Rasulullah. Ni di antara kemuliaan yang dibuat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khidmat kepada Rasul. Mughirah bin Syu'bah, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ambil sembahyang, Rasul pakai khuf, dadang Rasul nak cabut, dia tunduk untuk cabut. Tapi lalu baginda bersabda, biarkanlah keduanya. Biar ada yang cabut, ada yang cabut. Rasul kata. Sebab kerana ketika aku memakai keduanya, aku berada dalam keadaan suci. Maksudnya masa aku pakai dua kasut, dua khuf tersebut, aku berwudu. Maksudnya aku tidak berhadas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni menjadi dalil kepada kita bahawasanya boleh sapu di atas khuf sebagai ganti daripada basuh kaki di dalam berwudu. Berwudu mandi wajib dah masuk. Mandi wajib kena pecah kasut. Kena pecah alas kaki. Kena basuh dengan kaki-kaki, dia nak sapu kaki saja. Baik. Kena ingat. Hamba kena sebut selagi, takut orang silap faham. Ada juga orang silap faham. Takut orang silap faham lagi. Tapi memang adalah orang silap faham dalam masalah ni. Ketika kita membincangkan masalah sapu di atas khuf sebagai ganti kepada basuh kaki, kita jangan faham sapu di atas khuf ganti wudu. Bukan. Ganti basuh kaki. Bukanlah maksud kalau kita pakai kasut, kalau kita ketuk, ambil air, sapu atas kasut je, terus semayang. Bukan lagu tu. Tu adalah salah. Kena ingat, sapu di atas khuf ganti daripada basuh kaki, bukan ganti daripada wudu. Tengok. Ganti daripada mana? Kalau kata ganti daripada wudu, apabila kita ketuk, ambil air pakai sapu di atas kasut je, lepas tu semayang tu ganti daripada wudu. Tak betul gitu. Okey, tak betul. Kabur cepat tak betul. Kabur cepat. Sebab takut orang dia kang ni live. Jadi orang bawa kereta, orang ada bawa kereta, dia pun nak dengar Tiba-tiba kita nak kabur tak betul, dia pun berhenti dah kereta. Siapa dah tepat dia? Dia faham hukum hak yang tak betul. Kita nak raya hak tak betul. Okey, boleh faham ke tak? Sebab tak boleh buat contoh panjang-panjang hak tak betul. Hak tak betul kena cepat-cepat. Takut sebab orang hak yang bawa kereta ni, dia sebenarnya nak hilangkan bosang di atas kereta je. Ada orang ngajar, biar dengar kejap ngajar. Kita pun royak contoh tak betul. Kita royak panjang, tak betul kita royak ujung. Dia pun bila sampai tepat, dia tutup dah, dia dah dengar dah. Gitu hukum dia. Jadi boleh jadi sapu atas khuf, tak payah ambil wuduk-wuduk benda sudah. Kita royak dah betul gitu. Okey, sekali lagi kita royak. Jadi sapu di atas khuf bukan ganti daripada wudu. Namun sapu di atas khuf adalah ganti daripada basuh kaki. Basuh muka seperti biasa, basuh tangan seperti biasa, sapu kepala seperti biasa. Siapa masa basuh kaki, tak basuh kaki dah. Sapu di atas khuf, sapu je. Sapu je. Boleh tak buat gitu? Apa tak boleh ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sehingga kan Hasan Al-Basri, seorang ulama di zaman tabi'in, menyebut orang yang menceritakan kepada dia tentang sapu di atas khuf tidak kurang daripada 70 orang sahabat Rasulullah. Tidak kurang daripada 70 orang sahabat Rasulullah menjelaskan kepada dia bahawasanya boleh sapu di atas khuf. Sebab itulah kata ulama, sapu di atas khuf disampai kepada hak mutawatir. Benda hak diyakini, sampai kepada diyakini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana diriwayat oleh kumpulan yang cukup ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sapu di atas khuf bab benda, bab fiqh. Tapi Imam At-Tahawi, seorang ulama
alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang fiqh, bermazhab dengan mazhab Hanafi. Dia buat satu kitab yang dikenali sebagai kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kitab akidah, tapi disebut juga masalah sapu di atas khuf. Dia kata ni, wa nara al-masha 'ala al-khuffi fi as-safari wal hadar. Kami berpandangan harus dibolehkan sapu di atas khuf ketika bermusafir dan ketika duduk di kampung. Kita kalau kita baca kitab tu, kita akan rasa pelik. Warna pula kitab ni kitab akidah. Ia duk cerita tentang fiqh. Sapu di atas khuf ni bukan akidah. Dalam bab fiqh. Tapi Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah disebut, wa naral masha 'ala al-khuffain fi as-safari wal hadar kama jaa fil athar. Kami berpandangan bolehnya sapu di atas dua khuf ketika bermusafir dan ketika duduk kampung, sebagaimana hak yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Sebab ni Imam At-Tahawi meletakkan benda tersebut dalam kitab akidah kerana sapu di atas khuf, hukum dia diriwayat daripada hadis yang mutawatir daripada sudut makna, kerana tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang menceritakan hal tersebut kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Baik, hati-hati kita kena faham. Jadi daripada jadi hadis ni, yang pertama sekali boleh sapu di atas khuf. Yang keduanya, dalam hadis ni kalau kita perhati molek, ketika Mughirah bin Syu'bah nak cabut kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan, jangan cabut, sebab aku pakai dia saat itu dalam keadaan aku bersuci daripada hadas. Maka oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata fa inni adkhaltuhuma tahiratain, maka ulama meletakkan syarat orang tu tidak boleh sapu di atas khuf, melainkan syarat, di antara syaratnya adalah dia kena pakai kasut tersebut ba'da kamali taharah, selepas daripada sempurna dia bersuci. Jadi kalau sekiranya masa dia pakai kasut saat itu dia tidak ada air semayang, tak ada air semayang, dia dah ketuk berapa belah kali dah ketuk, masuk tandas berapa kali dah kecing, berapa kali dah begok, lepas tu pakai kaki dah ambil air semayang, lepas tu nak semayang, dia ambil wuduk, nak sapu di atas khuf, boleh ke tak? Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Syarat nak sapu di atas khuf, masa dia pakai khuf, dia pakai alas kaki, dia pakai sarung kaki dalam keadaan dia ada wuduk, dia tidak berhadas. Lepas daripada tu dia ketuk, lepas daripada dia ketuk, maka boleh dia ambil air semayang, sampai masa basuh kaki, dok basuh kaki, dia sapu di atas khuf. Okey, itu kita kena faham. Bukan dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan ni, bukan setakat tu, bukan ba'da kamali taharah, selepas daripada sempurna bersuci. Ba'da kamali taharah, sempurna, selama mana tak sempurna lagi bersuci, tak boleh juga. Contoh lagu mana dalam mazhab Imam Syafi'i buat contoh? Contoh kita kata kita ambil wudu. Kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kanan. Lepas basuh kaki kanan dah sejuk ni, mungkin tempat kita duduk. Tapi kalau kita duduk di negara sejuk, memang kita buat gitulah. Ambil royak, ambil pernah duduk negara sejuk, ambil buat gitulah. Basuh kaki kanan, kita dah lak lama, kaki ada air, kita lak, pakai lalu kasut ke, pakai lalu stokek. Okey, lepas daripada kita lak kaki kita, kita pun pakai kasut. Sedangkan benda kaki yang kedua belum lagi kita basuh. Jadi taharah kita belum lagi sempurna. Lepas tu kita pun basuh kaki kiri pula. Lepas tu kita pun pakai kasut untuk kaki kiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang tu kalau dia nak ambil semayang kat gigi, tak boleh dia sapu di atas khuf. Kerana dia pakai kasut yang kedua sebelum daripada, dia pakai kasut yang pertama sebelum daripada sempurna taharah. Dang nak basuh lagi kaki kiri, tiba-tiba dia pakai dah. Cara dia lagu mana? Cara dia kena pecah dulu kasut hok kaki kanan, pakai mula, pecah pakai mula. Pelik buat. Tak pelik. Sebab benda tu adalah perintah daripada syarak. Benda tu yang disebut dalam hadis. Pelik sebab kita guna otak, kita tidak guna dalil daripada syarak. Kalau kita guna otak memang pelik Pelik. Satu ketika Bilal bin Rabah bawa tamar berni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamar maha, segantang tamar maha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah Bilal, mu ambil mana ni tamar ni? Tengok, mu ambil mana tamar ni?
Kata Bilal bin Rabah, tadi aku ada 2 gantang tamar dak comel, tamar gerik-gerik bawah lah. Jadi oleh kerana aku nak bagi kepadamu wahai Rasulullah, bila cakap Arab bukan cakap Melayu, ni yang berterjemah meroyak banyak kali dah. Dia cakap Arab. Ada oleh kerana nak bagi kepadamu wahai Rasulullah, maka aku tukarlah. Jadi tamar aku hak yang gerik bawah 2 gantang ditukar dengan tamar hak yang barni gerik comel 1 gantang. Jadi nak bagi kepada Rasulullah. Hai, kata Rasulullah, awah ainur riba. Kata Rasulullah, buat gitu, riba lagu tu riba. Rasulullah, tak boleh. Tamar sama tamar tak boleh. Benda mesti kena sama banyak. Sukatan kalau segantang, hak ni segantang. Tak kira hak ni mahal, hak ni murah, tak kira. Jayyiduha wa radiuha sawa. Tu kalau dalam kitab fiqh. Hak comel ke hak tak comel sama je. Kalau tamar sama tamar mesti kena sama timbangan. Kalau hak ni segantang, hak ni 2 gantang, tu riba. Lain kali jangan buat lagu tu, kata Rasulullah kepada Bilal. Lain kali jangan buat gitu. Kau nak buat juga, mu jual lu barangmu. Lepas tu mu ambil bayar orang, lepas tu mu beli balik tamar dia. Tengok. Padahal kalau kita kira sama je penghujung. Sebab kita kata sama, mana? Kita guna akal kita. Kita tidak guna benda nusus syar'iyah. Kita tidak guna Quran, kita tidak guna hadis, kita guna logik akal kita. Memang nampak sama. Baik. Habis. Seterusnya maka baginda pun terus menyapu di atas 2 khufnya itu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Katanya mana? Hadis seterusnya, wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffayhi. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Baik. Maksud hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya ia berkata, kalaulah sekiranya agama itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan pandangan, pendapat aku lagu ni. Macam dalam Facebook ramai orang yang bagi pendapat tentang agama, Allahu Rabbi. Bagi pendapat tentang agama berani Allahu Rabbi. Cara beragama tidak ada latar belakang agama, tidak pernah melalui disiplin ilmu. Allahu Rabbi berani. Kita tak berani kalau dalam hal dunia. Dalam hal dunia, kalau orang tu tidak pernah belajar ilmu perubatan, kita tidak berani menyerahkan diri kita untuk dia ubati diri kita. Kita tak berani. Tapi dalam masalah agama, mudah je. Pandangan saya gini, tak ada sandaran daripada dalil. Nanti kita akan bincang balik hadis ni pada minggu depan, insya-Allah. Kita berhenti situ dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita kongsi pada malam yang mulia ini sama-sama dapat mengambil manfaat, sama-sama dapat mengambil pelajaran. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.